Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersada 2022, Persidangan Kebangsaan Sarjana Muda Sains Sosial dan Kemanusiaan. Saya Nurlisa Syuhada binti Muhammad Razi dari Program Persuratan Melayu di bawah penyediaan Dr. Muhammad Izaidi bin Muhammad Yusof. Saya akan membentangkan kertas kerja saya menggunakan tema sastra, seni dan budaya yang bertajuk Adat Pepatih di Luwak Johor, Negeri Sembilan, peranan Ibu Sokong. Menurut Mat Noor, Cik Mariam dan Zuliza tahun 2012, pada awalnya di Tanah Melayu, masyarakat mengamalkan dua adat iaitu adat pepatih dan juga adat temanggung. Adat temanggung telah diamalkan oleh seluruh masyarakat Melayu kecuali Negeri Sembilan dan beberapa kawasan di Negeri Melaka. Adat temanggung telah dibawa oleh Datuk Ketemunggungan dan adat pepatih telah dibawa oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang. Terdapat 12 suku dalam adat pepatih di Negeri Sembilan iaitu suku Biduanda, Tiga Batu, Batu Belang, Seri Melenggang, Seri Lemak, Payakumbuh, Batu Hampa, Suku Mungkal, Tanah Datar, Anak Aceh, Tiga Nenek dan Anak Melaka. Seterusnya, terdapat perbezaan adat pepatih di Negeri Sembilan iaitu terdapat adat pepatih luar daripada Negeri Sembilan seperti Minangkabau. Hal ini dikatakan demikian kerana sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Keberadaan suku kaum di Minangkabau tergantung pada perempuan. Suku atau kaum boleh menjadi punah bila perempuan tidak ada lagi. Kedudukan perempuan yang menjamin keberadaan suku atau kaum menyebabkan perempuan disimbolkan sebagai limpapeh rumanan gadang. Menurut Arifin tahun 2009, masyarakat Minangkabau dikenali sebagai salah satu masyarakat yang memiliki sifat dualiti dalam praktik sosialnya. Salah satu bentuk dualiti yang ditampilkan dalam adat Minangkabau tersebut tercermin pada kedudukan lelaki khususnya sumando dalam keluarga perempuan iaitu isterinya yang dianggap sebagai orang asing atau orang luar. Adat pepatih di Negeri Sembilan mempunyai ibu suku manakala adat Minangkabau perlu digelar sebagai bonda kanduang. Terdapat 3 objektif kajian iaitu mengenal pasti latar belakang Ibu Soko dalam adat pepatih, menjelaskan peranan Ibu Soko pada masa kini dan yang ketiga menghuraikan peranan-peranan Ibu Soko dalam adat pepatih di Luwak Johor. Bagi kajian ini, pengkaji dapat mengemukakan beberapa kajian yang hampir sama dengan kajian atau sama dengan kajian yang dijalankan oleh pengkaji. Antara kajian yang dapat dilihat dalam kajian terdahulu antaranya adalah Muhammad Rosli Saludin, Midawati dan Amriah Buang, Rosiswandi Muhammad Saleh dan Alias Zakaria. Namun, data kajian tersebut banyak berfokus kepada adat pepatih secara umum sahaja. Oleh itu, kajian yang dilakukan oleh pengkaji akan berfokus kepada peranan Ibu Soko melalui 3 aspek iaitu peranan dalam masyarakat, organisasi dan individu. Penyelidikan ini menggunakan kaedah kualitatif. Kaedah ini menggunakan teknik kajian lapangan dan kajian kepustakaan. Kajian lapangan menggunakan cara pemerhatian serta melakukan temu bual berfokus. Kajian keperpustakaan pula digunakan bagi menambah dan menyokong data dalam bentuk sekunder. Data yang dikumpul perlu diproses dan disaring menggunakan teknik analisis tematik dan teknik interpretasi. Hasil penemuan data didapati bahawa terdapat 3 pecahan dalam peranan Ibu Soko iaitu peranan dalam masyarakat, organisasi dan individu. Dapatan dan perbincangan kajian ini adalah untuk menjawab mengenai peranan Ibu Soko dalam adat pepatih di Negeri Sembilan iaitu di Luwak Johor. Dapatan dan perbincangan ini akan terbahagi kepada 3 iaitu peranan Ibu Soko dalam masyarakat, organisasi dan individu. Pertama adalah dalam peranan masyarakat iaitu peranan dalam majlis berkahwin. Muhammad Rosli Saludin 2011 menyatakan bahawa dalam majlis perkahwinan terdapat beberapa aspek yang membezakan Ibu Soko dan orang biasa iaitu Ibu Soko menggantungkan kain songket atau kain pelikat di bahunya. Ibu Soko akan mengarahkan segala anak buah untuk membuat persiapan dalam sesuatu majlis kenduri kahwin atau juga dipanggil sebagai berolek. Namun begitu, tidaklah semua Ibu Soko dalam setiap luwak melakukan adat berolek tersebut. Menurut Zariah Mat Noor tahun 2022,
Ibu Soko di luar Johor hanya melakukan majlis perkahwinan menggunakan cara mereka sendiri. Jika Datuk Lembaga dan bapa hadir pada majlis perkahwinan tersebut, maka Ibu Soko perlu memasang lelangit di shieling rumah. Bukan itu sahaja, Ibu Soko juga perlu menyediakan segala lauk pauk di majlis perkahwinan itu di atas dulang tembaga dan ditutup dengan tudung saji dan meletakkan kain di atasnya. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk menghormati dan membesarkan. Seterusnya dalam peranan majlis perkodin, menurut Rahimi NS tahun 2000, perkodin adalah satu istilah yang sering dikaitkan dengan pengamalan adat parti di Negeri Sembilan. Terdapat beberapa jenis adat berkodin, iaitu berkodin Pinang Sebatang dan berkodin Au Serumpun. Adat berkodin Pinang Sebatang atau dikenali adat berkodin Selayar Atap atau sebilah lantai ialah adat sekadar untuk memasuki sesuatu suku. Majlis ini hanya menyembelih seekor kambing dan menyediakan jumlah wang yang dinamakan duit adat untuk dibagikan kepada bapa, besar waris, tua waris dan ibu soko. Individu yang hadir dalam istiadat ini hanyalah ahli keluarga terdekat induk semang sahaja. Seterusnya dalam adat berkodin Au Serumpun pula juga dikenali sebagai berkodin adat dan pusaka. Adat ini hanya dihaskan untuk kaum perempuan sahaja. Menurut Zariah Makno tahun 2022, Ibu Soko juga memberi peranan yang besar kerana Ibu Soko harus memasang lelangit tabir di shieling. Tambahan pula, Ibu Soko juga akan menyediakan makanan kepada lembaga dan bapa. Jabatan yang kedua adalah peranan dalam organisasi. Peranan dalam pelantikan Datuk Lembaga dan bapa. Menurut Abdul Rahman 1964, lembaga adalah nama pemerintah bagi setiap suku. Suku adalah gabungan di antara keluarga dalam perut-perut yang diketuai oleh lembaga. Ibu Soko juga memainkan peranan yang penting dalam pelantikan Datuk Lembaga. Menurut Zariah Makno 2022, Ibu Soko berperanan dalam menyediakan segala kelengkapan seperti tilam pandak, tikar berlangkat, bujam atau tepak sirih, bunga paha, bunga panca dan sebagainya. Modern Selat 1976, Wapak merupakan ketua kelompok kekeluargaan dalam sistem tradisi kepimpinan adat Berpatih, iaitu perut. Ibu Soko juga turut berkuasa dalam pelantikan Wapak kerana sebelum Wapak menyandang gelaran tersebut, maka Wapak terlebih dahulu memberitahu dan meminta persetujuan Ibu Soko. Peranan individu. Pakar rujuk masalah suku. Menurut Muhammad Rosli Saludin 2011, Ibu Soko didefinisikan sebagai wanita yang paling berpengetahuan dan berpengalaman tentang perjalanan adat khususnya tentang salah silah kelompok kekeluargaan. Ibu Soko merupakan pakar rujuk berkaitan dengan hal ehwal adat baik dari segi sosial, ekonomi atau politik. Menurut Zariah Makno 2022, Ibu Soko juga telah menjadi pakar rujuk masalah suku jika terdapat perbalahan. Ibu Soko juga perlu memperkatakan untuk melantik bapa kepada semua anak buah di bawah sukunya. Bapa juga perlu berbuat baik kepada Ibu Soko sebelum dirinya direstui dan dilantik Ibu Soko. Kesimpulannya, Ibu Soko mempunyai peranan yang sangat besar di dalam adat Berpatih dan mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Sejak akhir-akhir ini, ramai yang tidak mengetahui tentang peranan Ibu Soko seperti peranan dalam majlis berkahwin, peranan dalam pelantikan Datuk Lembaga dan Bapa, peranan dalam majlis berkodin dan pakar rujuk masalah suku. Akhir sekali, diharapkan bahawa adat Berpatih ini mendapat perhatian generasi sekarang dan generasi akan datang, iaitu dengan pemupukan minat tentang adat Berpatih ini dapat menjadi salah satu titik permulaan kepada perkenalan adat Berpatih dengan lebih meluas dan sekaligus boleh memperkenalkan keistimewaan dan keunikan adat Berpatih kepada peringkat yang lebih meluas. Sekian daripada saya. Terima kasih.